Macam mana? Boleh kita mula sebelum kedua solat kan? Sebelum kedua kita kena solat kan? 145 okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Kuliah zuhur kita pada petang ni saya pun sudah agak lama tidak menghadirkan diri di surau mercu. Okey, tajuk dia jika saya dah bincang dengan Haji Gani, kalau ada jadual untuk bulanan, kita akan fokus pada tajuk betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Pernah? Saya pernah bentang? Tak pernah. Kalau dia diam tu maksudnya tak pernah tu. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Maksudnya adalah pengisian ni sebenarnya dalam tempoh 40 hingga 40 minit ni adalah kita nak memperbaiki mana-mana amal yang sebelum ni kita dah buat, kita mantapkan lagi, kita ambil yang the best. Ataupun ada mana-mana amal yang tidak selari dengan sunnah, so kita tukar dia pergi kepada yang lebih sunnah. Okey, semua sekali sebenarnya ini adalah pengisian yang saya ada bentangkan di Masjid Ghufran, Taman Pinggiran Taman Tun itulah, Tun Ismail. Kelas akan datang kita akan fokus tajuk ni. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul tu. Okey. Tajuk ni dia simple je, dia ringkas, dia tak perlu nak pening fikir panjang-panjang. Sebab kuliah zuhur ni sepatutnya, zuhur ni adalah waktu, sepatutnya jam 1 ni waktu kita qailulah tau. Waktu kita rehat. Jadi kalau tuan-tuan penyam mata tu, saya maklum lah tu, kita buat 2 dalam 1. Ya, sambil dengar boleh kita rehat. Sebab salah satu daripada tajuk kita memang untuk qailulah sebenarnya. Nanti kita akan ceritalah. Okey. Perkara pertama, kita nak sebut tentang bab zikir rebutan para malaikat. Ni kita masuk bab zikir dulu. Kita ambil benda mudah dulu. Okey. Ada beberapa zikir yang kalau kita baca dia, pahala dia besar. Sampaikan para malaikat ini berebut-rebut untuk mengemukakan siapa yang paling awal bawa zikir ni untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Zikir ni jangan bimbang, dia tak panjang. Sebab kita tahu kita orang Melayu ni mudah lupa. Okay, kita ambil yang pendek je. Okay. Yang biasa ataupun kadang-kadang kita kalau baca doa iftitah, kita ambil yang panjang tu kan. Allahu Akbar kabira tu kan. Tak habis baca imam dah, Allahu Akbar dah. Dia dah rukuk lah. Ataupun dia dah baca Fatihah. Okay, sebenarnya ada zikir yang pendek tapi besar fadilat dia. So kita betulkan. Yang lebih baik, perbagaikan bacaan iftitah. Zikirnya apa? Yang ini. Okey. Saya akan bagikan nota pada tuan-tuan, jangan bimbang. Okey, saya akan sediakan semua untuk tuan-tuan. Saya berkhidmat untuk tuan-tuan dan puan, undilah saya. Okey. Hadis ni, saya tak perlu baca matan hadis sebab kita sebulan sekali. Jadi, saya dimaklumkan sebulan sekali lah. Jadi, waktunya sangat pendek. Jadi, tuan-tuan boleh baca matan hadis. Saya terus pergi kepada apa hadis yang nak cerita lah. Okey, kalau kita ada jumpa tiap-tiap hari, kita bacalah satu-satu. Jadi kita cepatkan. Okay, kisah dia sebenarnya ada seorang lelaki ni, dia terlambat sikit nak masuk solat jemaah dalam keadaan dia termengah-mengah. Lalu waktu dia mula baca doa iftitah tu, dia baca yang pendeknya, dia baca yang ni. Dia baca yang ni. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ada berapa patah perkataan tu? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Mudah je nak ingat. Kalau tak ingat lagi, tak lama dah tu. Alhamdulillah.
hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Takkan tak ingat? Boleh ingat kot. Okey, makna dia apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamdan, pujian yang banyak. Hamdan, pujian. Kathiran, yang banyak. Tayyiban, yang baik. Mubarakan fi, yang Allah berkati. Waktu lelaki ni baca, sebenarnya Nabi dengar dia baca. Waktu doa iftitah tu. Lalu selepas solat, Nabi SAW tanya kepada jemaah. Nabi tanya, jemaah, siapa di kalangan kamu tadi ni masa doa iftitah dia baca zikir ni? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mula-mula sahabat diam tau, sebab mereka takut. Kenapa pula ni Nabi tanya ni? Kenapa pula ni? Lepas Nabi tanya, akhirnya adalah sahabat tu menjawab. Dia kata, saya baca. Dia pun ceritalah, saya baca ni, kenapa saya baca pendek. Kan tadi waktu saya nak datang solat, dalam keadaan saya terlewat, saya termenggah-menggah. Jadi saya bacalah zikir tadi. Lalu Nabi nak jawab apa? Nabi tak marah. Cuma Nabi nak kata, aku telah melihat 12 malaikat berebut-rebut untuk mengangkat zikir tersebut kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Pendek je. So lepas ni semua cerita iftitah yang ni. Yang ni. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Boleh amalkan yang ini. Tambah lagi macam perempuan kan, sibuk banyak kerja. Nasibik sembahyang tu 4 rakaat. Boleh pendekkan lagi tak? Tak boleh lah. Kan? So boleh baca doa iftitah yang ini. Okey? Dia punya kelebihan dia, 12 malaikat mencatat siapa yang paling awal nak ambil kelebihan ni. Okey. Zikir yang kedua yang menjadi rebutan malaikat, ini sahabat yang lain pula. Yang ni masa i'tidal. Tentang i'tidal lepas rukuk kan, kita nak bangun untuk berdiri lurus, lepas tu baru nak sujud tu. Kata Rifa'ah bin Abi Rafi', dia kata, saya pendekkan, saya tak baca matan hadis tu, terus kepada intipati hadis. Dia kata, suatu ketika waktu kami sedang solat di belakang Nabi SAW, waktu Nabi kata sami Allahu liman hamidah, ada seorang lelaki dia baca yang ni. Dia baca, saya rasa semua dah amal kot. Yang ni, Rabbana walakal hamdu. Kadang-kadang kita hanya sampai dekat Rabbana walakal hamdu. Kalau boleh sambung sikit lagi, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Macam doa iftitah tadi, jawapannya ya. Cuma dia tidak ada alhamdulillah. Dia terus Rabbana walakal hamdu, sebab dia masuk i'tidal. Lepas solat, Nabi tanya dekat para sahabat. Nabi tanya, siapa tadi yang ucap Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fi? Sahabat jawab, saya ya Rasulullah. Maka Nabi kata, sesungguhnya aku telah melihat lebih kurang 30 para malaikat berebut-rebut untuk menjadi yang pertama mencatat ucapan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Jadi lepas ni kalau nak i'tidal, imam kata samiallahu liman hamidah, kita akan jawab Rabbana walakal hamd. Kalau boleh tambah sikit lagi, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. So 30 para malaikat mengejar tentang siapa yang paling awal nak bawa zikir itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari. Itu nombor 1. Dapat dah satu amal yang betulkan yang biasa. Betulkan yang biasa tu amal nombor 1. Maksudnya apa? Kalau tak pernah baca zikir yang pertama tu, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, boleh baca. Ini waktu doa iftitah. Ataupun selepas masa i'tidal, jarang baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, so betulkan, so boleh amal. Okey, habis nombor 1. Boleh tuan-puan? Jelas ya? Okey, dah. Ingat, patut amal. InsyaAllah. Okey. Pergi nombor 2. Tak perlu nak pening-pening Zuhur ni Okey. Dalam keadaan lapar pula tu Okey. Nombor 2. Yang ini nak cerita tentang zikir lepas solat pula. Apa yang nak kena betulkan? Okey, tuan-tuan tajuk kita ni sebenarnya adalah tajuknya apa? Betulkan yang biasa. Sambung. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Tajuk tu. Okey. Nombor 2 adalah cerita tentang zikir lepas salat. Maksudnya macam ni. Yang biasa ataupun kadang-kadang kita amal zikir tu yang macam tu daripada sekolah dulu sampai ke hari ni. Betul tak? Contohnya kalau buat tasbih. Kalau dia tasbih tu 3-3 tu tak pernah ubah.
Tiga-tiga. So hari ni kita betulkan dengan mempelbagaikan cara berzikir. Okey. Ada 5 cara. Semua ada dalil. Jangan bimbang. Cara pertama, yang ini biasa kita buatlah. Tasbih 3-3, tahmid 3-3, takbir 3-3. Lepas tu tutup satu dengan tahlil la ilallah daulah syarikalah lahul mulku lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, satu kali. Yang ini nombor 1 biasa kita buat. Okey, nombor 1 ni dalil dia. Cuma saya tak bacakan dalil sebab nanti saya akan bagi nota pada tuan-tuan. Saya cuma sebut hadis riwayat Muslim. Jimat waktu kita tak baca dalil pun dah habis. Dah habis waktu dah. Tak apa, saya akan bagi nota tuan-tuan. Tuan-tuan nak nota salinan lembut pun boleh, nak salinan keras pun boleh. Tuan-tuan boleh pilih. Hard copy ke soft copy? Okey, dua-dua kita bagi insya-Allah. Okey, tuan-puan? Saya dah cakap dari awal, saya sedia berkhidmat untuk tuan-tuan dan perempuan. Undi saya. Okey. Kita pergi cara kedua. Cara kedua, ubah sikit. Dia tak ada yang ke-100 tahlil, cuma dia tambah takbir tadi 34. Kalau sebelum tadi ketiga kan, dia tambah sikit Allahu Akbar 34. So dia tak ada la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, itu tak ada. Itu pun boleh juga. Dalil dia ada. Hadis sahih riwayat Muslim. Tadi kita kena baca hadis tu ya. Okey. Cara yang ketiga, dia tak buat 100, dia buat 99 je. Nanti kalau ada imam dia baca, aku rasa macam kurang 100 imam ni. Kan? Biasa kita buat 100 sebab biasanya kalau urut tasbih 100. Sunnah juga nombor 3, 3-3. Cukup 99. Dalil dia ada hadis riwayat Muslim, cerita yang orang miskin datang jumpa Nabi mengadu tentang orang kaya dah lawan mereka dari sudut buat pahala. Orang kaya ni macam tuan perempuan ni boleh buat apa? Haji banyak kali, umrah banyak kali, boleh tak? Boleh sedekah, boleh zakat. Orang miskin zaman Nabi dia pun tak boleh buat pahala umrah, tak boleh buat pahala haji, tak boleh buat pahala sedekah. Jadi mereka kata, macam mana ya Rasulullah kami nak lawan orang kaya ni? Jadi Nabi pun ajar kepada mereka supaya kejar pahala itu dengan buat yang tadi tu 3-3, tasbih 3-3, tahmid 3-3, takbir 3-3. Okey, tapi tuan-puan, hadis tu panjang lagi sebenarnya, cuma saya tak nak ceritakan. Orang kaya tu dia tahu maklumat ni, dia buat apa? Dia buat juga. Ke depan lagi pahala dia. Orang miskin tadi jumpa lagi Nabi. Nabi kata, nak buat lagu mana? Cek, dia kata. Rezeki masing-masing. Okey, habis. Okey, dapat. Amalan nombor 3. Okey, cara keempat, yang ini saya rasa amal peminat ni. Cara keempat ni, tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Subhanallah 10 kali, tahmid 10, takbir. Saya rasa ini sesuai juga untuk solat zuhur lah. Sebab kita nak cepat kan. Ceramah tu pula panjang pula ceramah tu. Semangat ceramah tu dah dekat pukul 2, tak solat lagi kan. Hajar kan. Tak ada lah. Maksudnya melampau ceramah ni kan. So kita kata, imam 10 cukup. Boleh. Ini pun sunnah Nabi. Taklah kau ajar tu saya saja je. Minta maaf ya. Kadang saya juga buat kerja tu. Okey, nombor 4 tu cukup. Subhanallah 10, tahmid 10, takbir 10. Yang ini hadis, ada hadis. Hadis dia hadis sahih. Yang mana sabda Nabi SAW, ada 2 amalan kalau kita biasa buat, Allah bagi syurga. Syurga tu 10, 10, 10. Okey, 2 amal tu Nabi kata mudah nak buat, tapi ramai yang tinggal. Nombor 1 apa? Yang selepas solat tadi. 10, 10, 10, Nabi kata dia akan jadi 150 kali dia ucap dengan lidah, tapi dalam timbangan jadi 1500. Nabi ni dia pandai guna matematik tau. Maksudnya apa? 10 kali setiap solat ada 5 solat. Kalau baca 10 kali tasbih 150. Tahmid 10 kali 5 solat jadi 50. Kalau takbir Allahu Akbar 10 kali 5 kali solat jadi 50. So 50 jadi 150. Setiap satu tasbih, tahmid, tahlil Allah bagi 10. So 10 kali 150 tak jadi 1500 dalam timbangan. Okey. Satu lagi sebenarnya ada, cuma saya tak bawa dekat zikir selepas solat. Satu lagi buat sebelum tidur. Yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, cukupkan 34 tu. Okey, itu pun kena amalkan. Okey. Kenapa Nabi cakap ramai orang tinggal walaupun dia mudah? Sebab syaitan akan buat orang itu tak sempat nak berwirid selepas solat.
dia akan buat. Walaupun 10-10. Okey, itu cara dia. Yang keempat, boleh? Okey, so nak pilih yang mana? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4? Okey, kita ni kalau dalam bab zikir paling banyak tu lebih afdal lah. Okey, tapi kalau kadang tak sempat, ada kerja kan, jangan sampai tak bertasbih pula. Pilihlah yang 10. So lepas ni kalau ada orang buat macam tu, tuan-tuan jangan pergi kecamnya pula. Minggu lepas 99. Hari ni 30. Itu pun sunnah Nabi SAW. Okay, cara nombor 5, perbagaikan zikir. 25 kali ucapan subhanallah, 25 kali tahmid, 25 kali takbir, 25 kali tahlil. Maknanya dia ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah 25 kali. Yang ni pernah buat tak? Nombor 5, tak pernah buat. Okey. Cara yang kelima ni adalah berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i, hadis sahih, cerita tentang seorang lelaki bermimpi. Sahabat ni dia bermimpi, dalam mimpi dia tu didatangi oleh seorang lelaki dalam mimpi dia. Lelaki tu datang dalam mimpi dia cakap, dia tanya soalan, dia macam bersembang lah dengan lelaki tu, dengan sahabat yang mimpi tu. Dia kata, Nabi kau ajar kalau wirid lepas solat ni macam mana nak buat? Baca apa? Dia cakap lah, Nabi kami ajar kalau dalam solat, selepas solat 33 kali tasbih, 30 kali tahbir, 34 kali takbir. Takbir tu bukan ucap yang Allahu Akbar, Allahu Akbar bukan cakap yang takbir bukan yang tu ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, jadi satu sekali. Lelaki yang datang dalam mimpi sahabat ni, dia kata, apa kata lepas ni kau tasbih lah 25 kali, engkau ucap alhamdulillah 25, engkau takbir 25, engkau tahlil 25, dia kata. Maka semua jadi 100. Sahabat yang tadi bermimpi tu, pagi tu dilaporkan kepada Nabi SAW. Sebab ni perkara ibadat. Dia ceritalah malam tadi mimpinya apa. Dia ceritalah pada Nabi SAW. Lepas tu dia katalah, malam tadi aku dah tengok lelaki sekian-sekian. Lalu Nabi jawab apa? Dalam hadis tu Nabi kata begini. Nabi kata, if'alu kama qala al-ansari. Nabi kata kepada semua orang, Nabi kata, kalian semua buatlah seperti mana yang dikatakan oleh lelaki Ansar itu. Lelaki Ansar tu lelaki yang mimpi itu. Maknanya Nabi iktiraf lah. Ya. Maknanya boleh buat. Dapat tak puan? 5 cara. Tapi jangan pening pula. Alamak, nak buat mana satu sunnah Nabi perlu dipelbagaikan. Buatlah zuhur habis 10-10, segi asar macam lapang sikit lah kot. Asar mungkin tak terkejar nak balik, buat 25. Nanti maghrib ada kerja mungkin macam-macam. Pilih. Nabi seorang yang sangat memahami konteks, dia pandai. Sebab tu kalau kita belajar yang zikir, masa kita belajar Allah Akbar Kabir, kita belajar tu kan panjang, ada tak sempat. Jadi sebenarnya ada banyak cara dibuat oleh Nabi SAW. Kita dapat untuk nombor 2. Okey, nombor 3, apa kita belajar hari ni? Kita laju sikit. Okey. Zikir selepas baca Quran. Biasanya kalau baca Quran, habis baca Quran, kita sebut apa? Sadaqallahul azim kan? Benarlah kata-kata Allah. Boleh ke tak boleh? Isunya bukanlah boleh tak boleh. Sebenarnya yang lebih tepat, yang lebih sunnah, tuan-tuan kena baca tasbih. Pernah tak orang baca tasbih? Tak pernah amal kan? Tasbih, okay, tak apa. Biasanya kita sebut sadaqallahul azim kan? Okey, sadaqallahul azim sebenarnya di ayat Quran. Ada dalam surah Ali Imran 94, 95, 94. Tuan-tuan jangan buat main dengan sadaqallahul azim ni. Ni adalah ayat Quran ni. Tapi sadaqallahul azim itu Allah minta Nabi ucapkan. Allah kata qul sadaqallah. Allah kata, katakanlah Muhammad, benarlah apa yang Allah katakan, ikutlah agama yang benar. Bukan ayat Quran tu konteksnya lepas baca Quran, tapi secara umum. Okey, tapi boleh tak ulama mengatakan ia makna dia tu tak jadi masalah lah, benarlah baca Quran tu memanglah benarlah kata-kata Allah. Okey, boleh diterima. Cuma kalau boleh mungkin tambah sikit. Kalau tak rasa saya tak boleh dah ubah, saya mana sadaqallahul azim, daripada dulu lagi saya macam tu, okay, tak apa. Tapi jangan sampai tak baca tasbih ni. Tasbih ni bunyi yang macam ni, subhanaka wa bihamdika
la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini macam tasbih apa? Tasbih penutup majlis kan? Sebenarnya Nabi gunakan juga setelah selesai baca Quran. Tengok ya dalilnya. Aisyah radhiyallahu anha dia pernah cakap, dia pernah bertanya kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, engkau ni kan, engkau tak pernah duduk dalam satu-satu majlis, engkau tak pernah baca Quran. Tak pernah cakap, maksudnya engkau ni kalau baca Quran je ataupun kau buat satu solat, engkau mesti tutup ujungnya dengan tasbih tadi tu. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih tu. Lepas tu Nabi SAW pun jawab. Nabi kata, kenapa Nabi baca tasbih tu? Nabi kata, ya memang aku baca macam tu. Ujung solat ke, ataupun lepas baca Quran ke, dalam satu majlis ke aku baca. Nabi kata, kenapa? Sesiapa yang dalam dia buat kebaikan, maka diakhiri dengan tasbih tadi, maka ditulis dengannya kebaikan tersebut. Maksudnya seolah macam tasbih tu dia jadi macam penguat kepada nak dapat pahala kebaikan. Contohnya kalau kita baca Quran, nak dapat kebaikan kan? So nak bagi betul-betul dapatlah pahala ni, ya Allah, maka tutup dengan tasbih tadi. Tapi kalau kita ada buat keburukan, dengan tasbih tadi, dia akan menjadi penghapus kepada keburukan tu. Tapi tasbih ni biasanya kita baca setelah tutup majlis. Itu betul jugalah. Kan? Contohnya lepas ni 1:45 kita dah kena mula salat zuhur. So kita tutup dengan tasbih kafarah, tasbih penghapus dosa, betul. Tapi bukan sekadar tu juga. Ketika juga selesai baca Al-Quran. Maknanya kalau kita kata lepas kita baca Al-Quran, kita nak tutup dia, mungkin kita dah biasa sadaqallahul azim, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tak rugi baca, sebab dalam tu ada tasbih, dalam tu ada kalimah tahlil, dalam tu ada istighfar, dalam tu ada lafaz taubat. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Imam Nasa'i dia tulis hadis tu dia bawa bab apa? Bab apa yang menutup bacaan Al-Quran. Faham tak maksudnya? Peh ke dok peh ni? Faham InsyaAllah. Okey. Saya lanjutkan Betul-betul tak ada soalan Okey. Nombor 4. Ni antara yang kita kena baiki adalah mengelakkan daripada kita mengucapkan perkataan kalau. Kalau di sini dikaitkan dengan musibah. Kalaulah aku tak buat lajulah hari tu, tak insiden aku. Kalaulah aku tak buat begini. So kalau berlaku satu musibah, maka elakkan daripada mengucapkan kalau aku tak buat. Kalau satu ucapan yang kita kata kalau kita tak buat tu pasti tak berlaku, yang tu tak boleh sebenarnya. Okey, dalil dia yang sepatutnya kita kena ubah perkataan itu kepada menyerahkan kepada Allah. Macam mana nak buat dia? Okey, begini Okey, Nabi SAW mengatakan, apabila kamu ditimpa satu musibah, maka jangan kamu katakan fala taqul law. Kamu jangan cakap kalau. Inni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Okey, Nabi kata, kalau kau berlaku tu musibah, kau jangan cakap kalau aku tak buat begini, kalau aku buat begini. Okey, jangan Nabi kata. Tetapi Nabi kata apa? Walakin, tetapi yang kau kena ucapkan adalah, ambil yang tu, qaddarullahi ma sya'allaha fa'al. Saya tak bolehkan, nanti saya buat underline dekat mana doa tu nak ambil, saya keluarkan, tetap boleh ambil yang tu. Ataupun bahasa Melayunya apa? Ia sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki berlaku pasti akan berlaku. Itu sepatutnya tepat. Cuma dalam kita buat postmortem, kadang-kadang bolehlah guna kalau tu, tapi bukan kalau yang pasti. Kita kata, mungkin punca 1 ini, punca 2 ini, punca 3 ini, boleh. Tapi kalau kita kata, kalaulah kita pilih kontraktor lain tak runtuh bangunan ni, contoh, itu tak boleh. Patutnya ucap apa? Qaddarullahi wa ma sya'a fa'al. Okey, dapat InsyaAllah boleh amal.
Okey, hadis riwayat Muslim. Okey. Kemudian kita lanjutkan sikit lagi. Saya pendekkan. Ni bab bergurau. Tetap suka tak prank-prank orang ni? Bisa buat tak prank-prank? Yang jenis suka melata, suka terkejut buruk orang tu, sorokkan barang orang. Tak boleh sebenarnya. Tak boleh kena bergurau. Sebenarnya dalam agama tak bagi budaya prank-prank ni. Jadi larang dalam agama. Takut-takutkan orang. Okay, nak tahu dalil dia? Ini kan biasa kita buat kadang-kadang kan. Nampak macam happy kan. Come on lah bro. Takkan gurau pun tak boleh. Sebenarnya dalam agama ada banyak cara nak gurau. Tengok ya. Nombor satu, di antara gurau yang Nabi larang, macam nak acak-acak. Tunjuk benda tajam. Kau dekat dengan aku. Cucukkan. Nabi sebut dalam hadis ya, riwayat Muslim. Nabi kata sesiapa yang mengacukan besi kepada saudaranya, maka malaikat akan laknat dia sehinggalah dia lepaskan benda tu. Sekalipun saudara seayah dan seibu. Nabi kata sekalipun dia adik-adik kau tak boleh gurau macam tu. Itu yang ada kes dia acah-acah tunjuk benda tajam, akhirnya tercucuk betul. Maknanya Nabi ni dia preventif daripada berlaku keburukan, tak boleh. Ataupun kita guna pen ke, cocok ke aku? Cocok. Tak boleh, riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan apa sebab Nabi tak bagi. Jangan seseorang di antara kamu mengacukan senjata kepada saudaranya kerana dia tak tahu. Boleh jadi syaitan akan tolong senjata tu lepas daripada tangannya, menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka. Maknanya dia akan berlaku benar. Ada peristiwa berlaku, kisah betul. Jenis berburu, aku tembak kau, tiba-tiba tertembak betul. Ada. Dia tak boleh. Okey. Hadis lain, Nabi SAW menyebutkan, ada sebenarnya para sahabat ni macam tu juga dulu mula-mula. Masa mereka pergi obsession, ada sahabat tertidur. Orang dulu dia nak tambat tunggangan dengan apa? Dengan tali, betul tak? Kalau kita mungkin guna kunci kereta lah. Dia bangun tidur, mana kereta aku? Faham tak? Kita sorokkan kasut dia ke? Dia pun gelabah. Sebab dalam musafir perlukan kenderaan, betul tak? Kalau kenderaan tadi macam nak jalan. Jadi ada sahabat ni dia nakal, dia pergi sorokkan tali orang tu. Soalannya macam, mana tunggangan aku ni? Nabi dengar, Nabi jawab apa? Nabi kata, la yahillu li muslim ay yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat saudara muslimnya terkejut. Tak boleh. Tak boleh ya? Tak boleh nak segar, terkejut saya abang, dia kata. Tak boleh sebab dalam agama tak bagi. Itu yang budaya banyak yang budaya gelak-gelak tu kan. Tak boleh macam tu. Sebenarnya walaupun untuk happy-happy, tapi dalam agama tak boleh. Takut dia sakit jantung ke, takut dia apa. Kan dia jenis yang tarik kursi, ingat tak? Nak duduk je tarik kursi, pup jatuh, cedera dia. Tak boleh sebenarnya dalam agama. Okey. Kemudian kita pergi yang ke tengok satu lagi hadis. Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, tidak boleh sama sekali kamu mengambil barang salah seorang daripada kamu, saudara kamu, kerana gurauan terserius. Kadang-kadang kita buat ke anak kita, sorok barang dia kan. Dia pun mana barang saya. Kadang-kadang adik-beradik ni sakat juga. Tak boleh sebenarnya. Kita kena pesan anak, jangan sakat macam tu. Tak boleh. Serius pun tak boleh, gurau pun tak boleh. Jelas ya? Ini larangan dari Nabi SAW. Sebab Nabi ni tak nak ada sifat takut, sebagainya, nakutkan orang. Nombor 7. Boleh kita pergi nombor 7 ni? Kan? Nombor 7 kan? Betul eh? Mengulangi salat fardu. Nak ulang salat fardu, kita ni kalau boleh tak ada ulang lah kan? Macam mana? Maksud dia macam ni. Dia ada 3 situasi. Situasi pertama, kita dah salat jemaah dah, 145 salat jemaah. Tiba-tiba kita nak keluar, ada sahabat kita dia nak sembahyang. Faham tak? Sian kat dia. Kalau dia datang lewat, dia sembahyang seorang. So macam mana nak buat untuk dia? Situasi pertama. Situasi kedua, kita dah sembahyang tempat lain. Tiba-tiba kita pergi dekat tempat lain tu, solat masih ada. Mungkin surau ni dia jenis cepat, 3 kul, tasbih 10 kali, doa istiftahnya tadi alhamdulillah berkasirah kan. Tempat lain pergi solat tak habis lagi. So macam mana nak buat? Situasi ketiga, dia dah solat tempat lain,
tapi tempat lain tu belum lagi solat. So macam mana dia nak buat? Yang sesi kedua tadi tu, ataupun dia dah solat, dia nak buat apa kan? Okey, tiga-tiga ni ada dalil. Okey, secara umum Nabi larang buat 2 kali solat. La tusallu salata fi yaumin marratain. Jangan kau solat 2 kali dalam sehari. Itu tak boleh sebenarnya. Kalau tanpa sebab tak boleh. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Tetapi situasi pertama situasi pertama. Okey. Kalau kita tengok ada sahabat kita tadi dia datang lewat. Contohnya dia pergi ambil bos dia. Orang habis solat dia baru datang. Betul tak? Orang semua dah habis dah doa dah keluar dah pakai kasut dah. Tengok dia baru datang. Kesian tengok dia. Nabi cakap macam mana? Nabi ada lihat seorang lelaki dia solat sendiri. Lalu Nabi cakap apa? Kamu semua ni tak ada ke yang nak sedekah kepada orang ni dengan solat bersama dia? Faham tak? Maksudnya dalam ramai-ramai tu kita mintalah seorang semayang kali kedua zuhur, supaya semayang kali kedua tu semayang yang bentuk sedekah. Dia semayang tapi dia pahala sunat, sebab nak bantu sahabat tadi supaya dia pun dapat pahala salat berjamaah. Dapat? Tu cara pertama. Okey. Cara yang kedua, situasi kedua, Nabi kata semayanglah pada waktunya. Namun jika kamu mendapati mereka sedang mengerjakan salat, maka salatlah kamu bersama mereka. Jangan kamu mengatakan sesungguhnya aku telah salat, maka aku tak perlu lagi salat. Okey, contoh. Kita tengok ada satu ceritanya macam ni. Okey. Yazid bin Al-Aswad dia cerita suatu hari Nabi sembahyang subuh dekat satu masjid di Al-Khif. Selepas sembahyang, Nabi dapati ada 2 orang lelaki duduk kat belakang tu. Dia tak sembahyang jemaah. Sebab Nabi lepas sembahyang dia akan pusing belakang. Dia nampak kalau jemaah tu masih ada kat saf lah. Dia tengok kenapa ada 2 orang lelaki kat ujung tu? Lalu Nabi pun tanya dia, "Hampa 2 ni kenapa tak solat dengan kami?" Dia jawab apa? "Ya Rasulullah, kami dah solat dah tadi." Faham tak? Jadi 2 lelaki ni dia tak sembahyang lah ikut Nabi sebab mereka dah. Contoh, kita sembahyang 1.45, rehat pukul 1. Dia pergi makan dekat Central, balik-balik, dia dah solat, dia siap-siap tadi. Balik-balik tengok, tengah solat, duduk. So dia kena buat apa? Ikut sunnah Nabi. Nabi cakap apa pada dia? Nabi kata, engkau jangan tak solat, kata Nabi. Jika engkau dah solat, dan engkau datang ke masjid, ada orang tengah solat, Nabi kata, solat bersama mereka. Salat yang kedua itu akan jadi salat sunat bagi kamu. Hadis sahih riwayat Nasa'i. Dia tak wajib lah, tapi sunahnya macam tu. Okay, supaya apa tau? Supaya di antara sebab nanti orang tak, supaya Nabi nak elak daripada berlaku perpecahan. Satu kata, dia ni geng lain, dia ni parti, tak adalah. Sebab takut nanti. Kenapa dia tak solat? So Nabi tak bagi. Nabi nak ajak kepada persatuan. Nabi minta 2 lelaki tadi, lepas ni kalau hampa dah sembahyang tempat lain, datang dekat masjid ni orang tengah solat, apa sembahyang kali kedua. So salat kali kedua tu menjadi sedekah. Okey. Itu dalil dia. Saya tinggalkan maklumat ni. Situasi ketiga ni, dia dah sembahyang setempat. Lepas tu dia boleh tak ulang balik sembahyang dia? Muaz, dia pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia balik ke rumah dia balik dekat tempat dia jadi imam buat kali yang kedua, boleh. Dia sembahyang jadi makmum, dia pergi kat balik dekat tempat dia, tak ada imam, dia ulang balik solat dia tadi tu, tapi dia jadi imam. Jawapan dia boleh. Riwayat Al-Bukhari. Okey, dapat tuan-puan? Yang ni makam tinggi nak sembahyang 2 kali ni. Betul tak? Level tuan-puan ni dah ceramah dah setiap hari, mesti makam tinggi ni. Tingkat 8 pula kan? Betul tak? Makam kan? Bukhari Muslim. Okey. Nombor 8. Sikit lagi. 10 minit saya berhenti. 1.45 saya berhenti. Saya kunci. 1.45 saya berhenti. InsyaAllah 1.45. Betul? 1.45 Okey. Nombor 8. Doa minta sabar. Doa minta sabar ni maksud macam ni. Selalu tak minta sabar.
Selalu tak doa minta sabar? Patut tu tak jadi sabar ni. Cepat je habis kuliah ni ke macam mana? Okey. Kadang-kadang kita minta doa, minta kepada Allah nak minta jadi sabar dalam keadaan kita tak ada masalah apa-apa. Sebenarnya Nabi tak bagi. Takkan doa minta jadi sabar tak boleh? Betul tak? Okey. Dituntut tak jadi sabar? Tuntut. Tetapi dalam keadaan kita tak ditimpa apa-apa perkara musibah, kesulitan, jangan minta sabar. Tapi nak minta apa? Minta afiah. Tahu tak afiah? Minyak gamat? Minyak apa? Gamat afiat. Bukan Afiah tu, itu yang kita kena minta. Waktu kita sihat, tak ada masalah, tak ada musibah, yang kita kena tukar. Jangan minta jadi sabar, tapi minta afiah. Dalil, saya tunjuk dalil dia. Patutlah selama ni asyik ada ujian aja. Sebab apa? Kau dah minta sabar, tu bagilah ujian. Boleh faham tak? So tukar. Okey. Baju tajuk kita, betul ke biasakan yang betul. Okey, dalil pertama, Nabi SAW pernah dengar seorang lelaki dia baca doa macam ni. Allahumma inni as'aluka sabra. Dia kata, ya Allah, engkau bagikan aku sifat sabar. Nabi dengar lelaki tu baca, Nabi kata apa? Sa'altallahal bala'a fas'alul afiyah. Nabi kata, engkau ni minta musibah ni, maka mintalah kepada Allah al-afiyah. Boleh faham tak? Sebab bila kita dituntut sabar, kalau ada musibah, betul tak? Kan kita belajarkan dua je hidup kita ni, syukur atau sabar. Jadi kalau kita terima masalah, kita sabar, terima takdir. Tapi apabila kita minta sabar, seolah-olah kita seperti memanggil minta ada ujian. Nabi tak bagi. Nabi kata, kau tukar, minta al-afiyah. Hadis riwayat Tirmizi, Imam Ahmad. Okey, afiyah tu apa? Okey, tengok. Al-Imam Mula Ali Al-Qari dia kata, konteks hadis ni bukan secara mutlak tak boleh minta sabar. Tetapi yang Nabi larang tu sebelum terjadinya bencana. Tapi kalau dah datang musibah, dah berlaku musibah, masa tu baru boleh minta sabar. Itu maksud dia. Okey, kita minta apa tu afiat. Tahu ya, Nabi hadis kedua, Nabi kata, wahai sekalian manusia. Nabi kata, la tatamannau liqa' al-adu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu musuh. Lepas tu Nabi larang tau, minta sakit, minta ada musibah. Sebenarnya kita tak minta, tapi dekat ucapan sabar tadi seolah-olah macam nak cari penyakit. Jangan. Nabi kata, hatta minta musuh pun jangan. Nabi kata, wasalullah al-afiyah. Mintalah al-afiyat kepada Allah. Okey. Apa itu afiat? Okey. Saya sebut okay, al-afiyat. Okey. Al-afiyat ni di antara doa. Okey, apa maksud afiat tuan? Kita orang tanya, apa khabar man? Kita tanya, kita jawab apa? Sihat walafiat. Sihat walafiat. Afiat tu apa? Afiat ni, cuba tengok doa Nabi, kita akan tahu afiat tu apa. Nabi pagi-pagi petang dia selalu baca doa ni. Allahumma inni as'aluka al-afiyah في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu keampunan dan afiah di dunia di akhirat. Maknanya afiah tu kalimah yang dipakai untuk apa? Keselamatan dekat dunia dan di hari akhirat. Lepas tu kita kata, ya Allah, aku minta kepada engkau kemaafan, al-afwa dan keafiatan dalam bab apa? Dalam agama pun boleh minta afiat. Dalam bab perkara dunia pun boleh minta afiat. Dalam bab jaga keluarga pun boleh minta afiat. Dalam bab harta pun boleh minta afiat. Tapi kita ni hanya guna untuk skop jawab apa khabar. Aku tanya mu apa khabar? Sehat walafiat. Hebatnya afiat dia. Kau selamat ke akhirat ya? Kita kata. So ubahlah. So kita boleh kata, boleh. Untuk urusan dunia pun boleh minta afiat. Dia umum. Afiat ni keselamatan di dunia dan di akhirat. Lepas tu Nabi perincikan. Untuk selamatkan agama kita, iman kita, selamatkan dunia kita, keluarga dan harta.
Itu yang Nabi minta kepada para sahabat tadi. Waktu kau tak jadi apa-apa masalah, sihat, jangan minta sabar, tapi minta al-afiyat. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi dalam syarah dalam Minhaj syarah Sahih Muslim dia kata al-afiyat adalah satu kalimah yang umum dalam bab menolak segala perkara yang tidak baik pada badan, pada batin, pada agama, dunia dan juga hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Dapat Tuan-tuan, tapi kalau dah berlaku musibah, boleh minta sabar. Okey. 8 perkara untuk petang ini. Jadi sebelum saya tamatkan, kita dah 43 minit 26 saat. Ada 1 minit 30 saat lagi. Saya kota janji-janji saya. Betul lah kan? Janji kena ditepati. Saya ulang sekali lagi, janji perlu ditepati. Okey. Kita dah belajar 8 perkara. InsyaAllah panjang umur. Saya bincang dengan Tuan Haji, apa nama dia? Tuan Haji Gani. Kalau saya boleh dapat masuk dalam bulanan, kita akan bawa tajuk betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Semua sekali saya dah siapkan lebih kurang dalam dekat 70 amalan. Petang ni kita hanya belajar 8 saja. InsyaAllah nanti kita belajar lagi sampai yang perkara-perkara lah. Kita akan lihat sudut yang pelbagai, ya, supaya kita dapat buat yang terbaik dalam hidup kita. Okey, tuan-tuan, ada apa soalan tak? Ya, ya Tuan Haji. Ya. Haji nak panjang ke dah pendek? Okey. Kalau lepas solat tu Nabi banyak baca yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu lebih baiklah. Tapi kalau tak sempat nak baca panjang, boleh kata la ilaha illallah. Dia sama macam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh. La ilallah tu boleh. Ingat, dalam tasbih dia tak mestinya ikut susunan, tak ada susunan. Anda boleh ucap takbir dulu boleh, alhamdulillah dulu boleh, subhanallah dulu boleh. Dia tak perlu baca subhanallah walhamdulillah wala ilallah akbar. Dia tak kisah mana-mana pun boleh. Boleh je. Okey. Ada soalan lain tentang perempuan? Okey. Kalau sekiranya abang yang lambat datang lagi. Okey. Solat Jumaat dia dah habis, dia datang kemudian dia tak boleh kita ikut dia sebagai makmum lah. Duduk boleh sebenarnya. Yang duduk boleh. Duduk boleh. Boleh. Kalau kita dah imam, kita jadi imam balik boleh. Tengok pada ciri-ciri keimaman lah. Jelas ya? Dia boleh. Kita boleh jadi imam untuk dia, boleh. Ataupun kita jadi makmum kepada dia pun boleh. Ya, okey. Ada soalan lain? Tetap setuju dengan tajuk ni? InsyaAllah nanti saya akan edarkan nota ini kepada Haji Gani dan kita akan hebahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau tuan-tuan nak yang bercetak, maklumkan. Nanti saya akan buat salinannya insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, kita solat.